Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Teacher Sinta kali ini kita akan sambung part yang kedua dalam Matematik KSSM tekanan 3, tekanan buat ulang kaji untuk bab 3 Matematik Pengguna. So dalam bab yang kedua ni, dalam part yang kedua ni kita akan tengok bagaimana nak buat pengiraan untuk cari nilai ulangan pelaburan ROI, kemudian strategi penggotaan, kemudian bayaran balik pinjaman serta bayaran kad kredit. Okay, jom kita tengok satu persatu. Okay, yang ni kita nak tahu lah tadi kan apa yang kita nak belajar hari ni. So, seperti yang saya terangkan di awal tadi, kita nak tengok macam mana cara nak mengira nilai pulangan pelaburan ataupun ROI, Return of Investment. Okay, kemudian strategi pemerataan, bayaran kad kredit serta bayaran balik pinjaman. So, yang pertama kita tengok dulu nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. So, kita tengok satu contoh. Contoh 1 Januari 2016, Lenny membeli 2,000 unit saham dalam amanah saham X dengan harga RM1.50 seunit. Okay. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016, okay, tahun yang sama di hujung tahun, sebanyak 4% dividen telah diagihkan. So, ni yang kita akan dapat lah. Dividen pada 1 Januari 2017 dia menjual semua unit saham dia dengan harga RM1.80 seunit. So tahun selepas itu dia jual balik semua unit saham dia dengan harga RM1.80 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan Lenny. So dia nak tahu ROI lah. Jadi bila dapat soalan macam ni, first sekali tengok dulu berapa nilai dividen yang diberi. Kita kira jumlah dia. So dia tulis kat situ 4% tu dividen kan. Jadi 4% tu kita darabkan dengan harga seunit saham iaitu RM1.50 dan juga bilangan unit saham yang dibeli iaitu 2,000. Kita total kat situ kita akan dapat jumlah dia 120. Kemudian kita kena tengok balik berapa nilai pelaburan awal iaitu RM1.50 darab dengan 2,000 tadi. Sebab awal-awal dia beli RM1.50 kan. Jadi jumlah nilai pelaburan awal dia adalah 3,000 darab dengan, maksudnya RM1.50 darab dengan 2,000 kita akan dapat 3,000 lah. Okay, seterusnya daripada sini kita akan tengok dulu ada tak untung jualan saham. Okay, of course ada kan, sebab dia beli RM1.50, dia jual RM1.80 seunit. Jadi kat situ kita akan dapat untung jualan saham 30 seunit. Jadi keseluruhan untung jualan unit saham tu 30% tu kita darab dengan bilangan unit saham dia 2,000. So kita akan dapat kat situ untung jualan unit saham 600. Jadi jumlah pulangan, ini baru ke jumlah pulangan jumlah pulangan adalah untung tadi 600 tambahkan dengan dividen yang kita dapat 720. Akhir sekali barulah kita boleh kira return of investment ataupun nilai pulangan pelaburan, iaitu jumlah pelaburan 720 yang kita kira tadi perkan dengan nilai pelaburan awal iaitu mula-mula sekali tadi, okay, iaitu RM3,000 tu. Okay. Kemudian darabkan dengan 100. Akhirnya kita akan dapat jawapan dia 24%. Okay. Baik, seterusnya kita akan tengok pula strategi pemurataan. Pemurataan iaitu kos purata. Ini simple sahaja sebenarnya. Okay, dia ada, kita tengok contoh yang pertama. Hitung kos purata bagi saham yang dibeli menggunakan strategi pemurataan berikut. Okay, so dia akan beri siap-siap lah jadual yang ada bulan, ada jumlah pelaburan, ada bilangan unit dibeli dengan unit saham yang dibeli kan. Okey, kemudian bila dia suruh kira kos purata, first sekali kita total siap-siap berapa jumlah pelaburan yang dia nak tu. Okey, jumlah pelaburan kat situ sampai Jun kan. Jadi kita totalkan semua Januari hingga Jun, kita akan dapat jumlah dia 6,000. Kemudian kita kira pula totalkan pula balik bilangan unit yang dibeli. So daripada Januari tu 666 sampai Jun 833, kita jumlahkan kita akan dapat 4,244 unit. So kos purata ialah kita kita bahagikan jumlah pelaburan 6 bulan tadi 6,000 dengan bilangan unit saham iaitu 4,244 unit. So kita akan dapat kos purata bagi saham adalah RM1.41 seunit. Ini sangat simple. Jumlahkan dua-dua tu, kemudian bahagikan. Okey, seterusnya bayaran kad kredit. Okey, sekejap betul lah tu. Okey, bayaran kad kredit. So, untuk bayaran kad kredit, okey, dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ini bila diberitahu akan ada bayaran minimum. Dia nak bayaran minimum. Okey, tapi tak apa.
Bayaran kad kredit ni ada dua, info penting ni ada dua keadaan. So yang pertama bayaran minimum kad kredit saya cakap tadi. So ni memang kena tahu, untuk kad kredit 5% dari baki akhir penyata ada ataupun RM50 ataupun mana-mana nilai tertinggi. Ni bayaran minimum kad kredit bayaran minimum. Jadi kemudian info penting yang kedua untuk bayaran kad kredit adalah charge lewat bayar, iaitu 1% ke atas baki yang belum dijelaskan atau RM10 atau mana-mana nilai yang tertinggi. Okey, dengan syarat jika tiada bayaran dibuat dalam tempoh pembayaran tanpa faedah. Okey, so kita tengok satu persatu. Okay, untuk bayaran kad kredit yang kes apabila hanya bayaran minimum saja dibuat. Okay, contoh kat situ baki tertunggak ini adalah RM4,200 pada bulan Mac. Dia hanya buat bayaran minimum untuk bulan Mac dan tidak guna kad kredit itu pada bulan April. So tarikh penyata dia adalah 20 hari, dia bagi kat situ dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki penyata kad kredit pada bulan April? Okay, dia beri faedah tahunan 15%. Jadi bila dapat soalan macam ni, first kali awak tengok bayaran minimum dia. Okey, ada tak dinyatakan situ? Yes, ada dinyatakan. Jadi, so kita ambil lah syarat yang mula-mula tadi, 5% tu wajib kan? Okey, darab dengan 4,200 itu baki yang tertunggak. So kita dapat di situ 210. Kemudian baki yang belum jelas adalah, okey, so dia dah bayar bayaran minimum. Kemudian yang belum jelas nak tahu April ni adalah 4,200 tertunggak tadi tolak dengan bayaran minimum yang ada dibuat. Okey, itu 3990 lah, dapat baki belum jelas. Okey, kemudian kita tengok dulu tempoh dikenakan charge. Dia beri kat situ 20 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. 20 hari tu kita kena kira dia dalam bentuk tahun. Sebab tu kita perkan dia dengan 365. Akhirnya nak kira faedah tu adalah 15%. Maksudnya itu faedah tahunan 5%. Darab dengan baki belum jelas tadi 3990 darab dengan tempoh dikenakan charge tu 20 hari per dengan 365. So awak kira semua tu akan dapat RM32.79. Jadi pada bulan April jumlah yang perlu dibayar adalah baki belum jelas tadi 3,990 tambahkan dengan faedah yang dikenakan iaitu RM32.79. So total kat situ adalah RM4,022.79. Okey, seterusnya untuk kes yang kedua. Okey, bila dikenakan charge lewat bayar. Okey, kalau yang ni kita tengok contoh. Nyata kad kredit pada Intan pada bulan Mei adalah RM6,000 kan. Dia tak buat bayaran minimum. So kena noted lah. Dia akan buat kes yang kedua ni, iaitu dia dikenakan charge lewat bayar. Tarikh penyata adalah 15 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah dan dia tak berbelanja pada bulan Jun. Apakah baki penyata pada bulan Jun? Dia beri faedah tahunan 18%. So kat situ dah tahu dah, baki belum dijelaskan adalah RM6,000. Jadi tempoh dikenakan charge adalah 15 hari kan. Jadi macam tadi juga kena per dengan 365 hari sebab dikira sebagai setahun. Kemudian faedah dikenakan kita kira terus kat situ 18%, yang diberi kat situ faedah tahunan darab dengan baki belum jelas 6,000 darab dengan tempoh charge harian tahunan tu 15 hari per 365. So kita akan dapat kat situ 44.38. Okey, RM44.38. Okey, kemudian menggunakan kes ni kes charge lewat bayar, jadi 1% tu dikenakan darab dengan faedah tadi iaitu 6,000 tambah dengan RM44.38 iaitu 6,000 tu bagi belum jelas tambah dengan faedah tadi. So darab 1%, dapatlah RM60.44 tu charge lewat bayar. Jadi untuk April dia perlu bayar 6,000 baki yang belum jelas, RM44.38 tu faedah yang dikenakan dan tambah lagi satu charge lewat bayar tadi RM60.44. So total bayaran yang perlu dibuat adalah RM6,104.82. Jadi awak tengok berulang nanti insya-Allah awak akan faham lah. Kita tengok yang seterusnya, kini yang terakhir, bayaran balik pinjaman. Okey, ni dinamakan sebagai A lah. Okey, dalam simbol dia. So contoh, Amar buat pinjaman peribadi RM40,000 dari Bank Y dengan kadar faedah sama rata 3.5% setahun dan tempoh bayar balik 10 tahun. Hitung bayaran balik pinjaman dan bayaran asuran bulanan. Okey, yang ni dia ada rumus dia. A sama dengan P tambah PRT. Jadi kita dah belajar sebelum ni, P adalah prinsipal iaitu jumlah pinjaman awal. R tu adalah faedah setahun. T itu adalah masa. Jadi saya dah ambil semua maklumat yang penting P, R dengan T daripada soalan. P 40,000, R 3.5%, okey, dan T adalah 10. Jadi kita terus cari nilai A, masukkan rumus A sama dengan P tambah PRT. So kat situ kita akan dapat A adalah 54,000. Itu adalah jumlah bayaran balik. So kalau soalan tu nak bayaran asuran bulanan, jadi kita bahagikanlah pula dengan 10 tahun lah sebab kita nak 10 tahun. Kena bahagi lagi dengan 12 sebab dia nak dalam
bulanan kan. Kita akan dapat kat situ RM450. So, itu saja penerangan untuk Titi Sinta kali ini. Untuk part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.